Okey, jisim dan inertia. Jisim saya rasa awak tahu istilah. Inertia ni apa? Kita lihat dulu. Jisim kita atau jisim dipanggil sebagai kuantiti jirim yang terkandung dalam suatu objek, ya. Unit SI bagi jisim ialah kilogram, kg, dan nilai jisim bagi suatu objek itu tetap jika kuantiti jirim di dalam objek itu tidak berubah. Contohnya objek itu ialah mempunyai jisim yang sama. Kemudian inertia pula ialah apa? Sifat semula jadi sesuatu objek yang cenderung menentang sebarang perubahan keadaan asal objek dalam keadaan pegun atau sedang bergerak. Jadi inertia bukan kuantiti fizik, maka tidak boleh diukur, tiada nilai dan tiada unit. Ia hanyalah satu sifat. Contohnya kita duduk. Nak bangun susah kan? Sebab keadaan asal kita ialah duduk. Jadi kita susah nak bangun sebab kita ada sifat inertia duduk tadi. Okey, contoh di sini adalah contoh di mana satu gelas, okey, duit shilling diletakkan di atas kertas dan kertas itu ditolak dengan cepat. Didapati apa jadi kepada duit shilling? Duit shilling jatuh ke dalam air. Kenapa dia jatuh? Kenapa dia tak bergerak ikut kertas? Sebab duit shilling ini mengekalkan inertia ni. Aku duduk diam-diam, kau tarik. Kertas yang bergerak, dia duduk. Dia masih dalam keadaan tempatnya, dia jatuh ke bawah. Okay? Jadi itu berkaitan dengan duit shilling tadi. Kemudian keadaan asal objek. Contohnya kita bergerak kan. Apabila kereta api bergerak, bas bergerak, penumpang di dalam kereta api itu akan bergerak bersama-sama. Apabila kereta api itu berhenti secara tiba-tiba, badan penumpang kekal bergerak ke depan kan. Dan inertia penumpang itu mengekalkan keadaan asal penumpang, iaitu keadaan bergerak. Maka penumpang itu meneruskan gerakannya. Okey? Siapa yang mula mengkaji? Hukum gerakan Newton pertama mengatakan bahawa inertia sejajar dengan hukum gerakan graviti yang pertama yang dikaji oleh Sir Isaac Newton. Ni handsome dia ni. Kemudian hukum gerakan Newton yang dikaji oleh Sir Isaac Newton ni menyatakan bahawa sesuatu objek akan kekal dalam keadaan asalnya sama ada pegun atau keadaan bergerak dengan laju. Okey, jadi dia akan cuba mengekalkan keadaan asalnya. Kemudian ada satu eksperimen. Eksperimen ini dengan meletakkan dua baldi, satu baldi kosong, satu baldi diisi dengan pasir. Hubungan antara jisim dengan inertia ni. Inertia sesuatu objek dipengaruhi oleh jisim objek tersebut. Semakin besar jisim sesuatu objek, semakin besarlah inertia. Ini jisimnya kurang kan? Ini jisimnya lebih. Jadi apa yang diterangkan? Kalau katakan yang mana senang nak dimula digerakkan? Yang ini senang digerakkan. Yang ini susah nak digerakkan. Kenapa? Sebab inertia dia besar, kerana jisim dia besar. Begitu juga apabila kita hentikan ayunan dua-dua baldi ini, didapati baldi yang kosong, dia lebih senang kita hentikan. Tetapi untuk yang ada jisim, sukar dihentikan kerana inertia bagi baldi berisi pasir ini lebih besar. That means lebih besar inertia, lebih sukar kita mengubah keadaan daripada mula. Sama juga dengan nak pergi ke ini kosong, tapi lepas kita beli barang, dia dapati yang mana lebih senang digerakkan. Troli inilah kan. Sebab dia kosong, dia senang. Daripada dia pegun, kita gerak, dia senang. Sebab inertia dia kecil. Tetapi untuk yang telah berisi ni, kita rasa susahnya nak gerakkan dia. Kenapa? Sebab dia mempunyai jisim yang besar, dia mempunyai inertia yang besar. Okey, hubungan antara jisim dengan inertia dapat dikaji menggunakan neraca inertia. Ini adalah neracanya. Neraca inertia dicipta oleh pihak NASA, orang yang pergi ke angkasa lepas, untuk menentukan jisim objek itu stesen angkasa lepas. Jadi Syed Muzaffar hari itu dia bawa gasing. Dia bawa gasing, mungkin dia tengok adakah gasing ini berputar di dalam angkasa lepas ataupun tidak. Berbanding dengan di bumi, gasing berputar kan. Okey. Apa hubung kaitnya? Kesan inertia dalam kehidupan harian kita. Kepala tukul longgar boleh diketatkan dengan menghentakkan bahagian pemegang tukul pada permukaan keras. Hentakan yang laju menyebabkan kepala tukul bergerak ke bawah disebabkan oleh inertia. Jadi hentak kuat-kuat sebab kepala dia akan bergerak ke bawah sebab sifat tu ialah kita dah paksa dia bergerak kan.
Okey, payung. Payung yang basah dapat dikeringkan dengan memutarkan payung itu dengan laju. Disebabkan inersia titisan hujan akan terus bergerak walaupun payung sudah berhenti berputar. Maka titisan hujan akan jatuh daripada payung. Jadi kalau kita berhujan, payung tu basah, kita putarkan sebab hujan tu memang bergerak kan. So bila kita gerakkan payung, kita telah membantu air hujan itu jatuh dan mengeringkan payung tersebut. Naik kereta. Apa dia buat? Kesan inersia boleh menyebabkan kecederaan kepada pemandu kereta. Oleh itu, kereta dilengkapi dengan beg udara, penyandar kepala dan tali pinggang keselamatan untuk mengurangkan kesan inersia. Jadi kalau dia berpandu punya laju, tiba-tiba dia buat emergency brake, apa jadi? Dia terhumban. Untuk mengelakkan daripada dia melanggar bahagian yang keras, maka ada satu belon akan dikeluarkan. Belon itu ialah menghalang dia daripada terhantuk ke cermin atau bahagian keras kereta tersebut. Okey, kesan inersia dalam kehidupan harian. Semasa mendarat, kapal terbang yang berjisim besar tidak dapat berhenti dalam jarak yang pendek disebabkan oleh inersia. Oleh itu, landasan yang sangat panjang diperlukan untuk kapal terbang. Jadi kita ini boleh compare ketika mendarat di Kuching International Airport dan juga di Sibu atau Miri sebab landasan pendek, kita rasa terhumban-humban kita sebab pilot sudah menghentikan kapal terbang. Kalau tidak, kita tersasar ke kawasan perumahan yang berdekatan kan. Jadi kapal terbang dengan jisim yang besar, inersia dia besar, susah untuk berhenti, maksud cikgu.